dikatakan baginya sekali dari perkelakuan yang mubah pada jumlahnya dua orang, maka mengambil. Maka pertama bahawa mengambil maka jika dikata orang ini pihak haram, ada? Maka jika dikata orang ini pihak haram, maka khabarkan ilmu akan kami dari pihak yang halal. Yang haram apa dia? Tidaklah yang kepada yang iaitu benda-benda yang syubhat, yang orang punya tidak jelas, riba, apa-apa sebarang makanan yang haram, itu kena jawab sekali. Jika dikata orang ini pihak haram, kata dia, maka khabarkan ilmu daripada pihak yang halal. Mana pula makanan dan perkara-perkara yang boleh kita ambil yang dibenarkan. Dan apa hak yang lebih-lebih daripada yang halal. Yang halal itu pula setara mana dibenarkan. Ada juga yang halal, setara mana dibenarkan yang halal itu. Yang lazim daripadanya habas dan hisab. Yang kalau yang halal kita salah teknik, dia mendatangkan kepada kita kesusahan, iaitu kesusahan didenda ataupun di punishment kepada kita, dan hisab ataupun dikira. Maknanya yang halalnya dihisab, yang jumpa yang haramnya diadab. Jadi kita jaga-jaga. Harta-harta ni, harta-harta benda, kita makanan, barang-barang semua jaga. Dan apa qadar yang apabila mengambil akan dia hamba adalah yang demikian itu adab. Setara mana yang sepatutnya kita buat, yang dikehendaki oleh syariat, dan tiada adanya atasnya apa nanti ada hisab. Lagu mana kita nak jadikan harta kita, benda-benda kita yang tidak diazab dan tidak dihisab, supaya bebas kita masuk syurga. Jangan pula makin banyak harta makin susah masuk syurga. Yang paling malang dia makin banyak harta makin mudah masuk neraka. Harta lagi berat. Jadi kena jaga. Yang tanda ni makin banyak harta, bagaimana cara harta kita tadi tidak dikira, tidak dihisab dan mudah akan masuk syurga. Sebab harta ni kena 3 kali. Dia hisab kali. Pertama bahawa mengambil, maka dikatakan baginya, maka dijawab, ketahui olehmu bahawasanya kelakuan yang mubah pada jumlahnya 2 bagi. Benda yang boleh kita ambil ni terbagi 2, kata dia. Pertama, bahawa mengambil hamba akan dia kerana kemegahan, lagi membanyakkan, lagi membesarkan dia, lagi kerana riak. Ada satu kumpulan jenis harta yang kita cari sebab nak bermegah-megah, nak tunjuk orang, nak tengok, nak royak aku ni ada rumah besar, dia 4 tingkat 4 kali. Dan kerana memperbanyakkan, nak bagi banyak, kumpul jogok harta, lagi membesarkan diri. Tengok orang lain boleh, boleh tak? Kita jogok harta. Macam buat sampah jogok, makan juga tak berok pula tu. Harta ni macam makanan lah. Kita dapat banyak, kita kena keluar banyak. Siapa yang dapat banyak tak keluar banyak, siapa yang makan banyak tak berok, apa jadi? Makan tak salah, tapi masalah berberok, tak berok tu masalah. Bunyi macam buruk ni, bunyi macam uduk. Semua rezeki yang kita dapat itu merupakan pemberian. Tetapi dari kaedah yang kita belajar ni sekarang, nak keluar balik hak ni masalah. Sakok sini. Kalau tadi ngajar bab sakok, ada sakok sini. Sakok bila bagai boleh nak keluar payung. Allah seksa dah. Bila lagi saya akan tulis ni penyakit yang ni enggak boleh. Apa ni, umat-umat Islam khususnya di akhir zaman lah, bila sudah tidak ada panduan lagi. Zaman dulu tak ada Nabi. Nabi akan tegur, Nabi akan larang, Nabi akan pimpin dia. Tapi bila akhir zaman, siapa nak tegur kita? Siapa nak larang kita? Muka kita boh juga kan. Bila tegur, nak lasak.
Jadi siapa nak pimpin kita? Zaman Nabi cakap, mari sini, ya Umar mari sini, ya Bakar mari sini. Nabi bagi zaman siap. Hari ini siapa nak berbuat demikian? Maka hari ini kita sendiri yang jaga. Maka bila kita sendiri yang jaga, siap dara. Kita bebas. Macam anak dara lepas di kota. Bapak tak ada, mak tak ada, abang tak ada, kakak tak ada. Suka-suka dia. Nak jadi apa boleh. Jadi bosia boleh, pojang boleh, merempit boleh, mek-empit boleh. Begitu juga manusia hari ini. Tok guru tak ada, dia bebas. Dia rasa nak kumpul boleh, nak keluar boleh, nak mari boleh, tak nak mari boleh. Dia tidak ada orang yang nak ditaati. Inilah dia satu bala jetaka di akhir zaman. Dia tidak ada orang yang nak dia takut, yang nak dia taat. Kalau ada orang taat pun, mari ustaz cakap, itu hukumnya haram, pula. Dia lagu, punya pelik. Maka saudara berhati-hatilah. Kalau saudara berasa nak selamat, pastikan untuk ada guideline hidup ni. Dia ada. Kalau anak, dia pastikan biar ada bapak. Dia pasti ada bapak dan anak kena ikut cakap bapak. Cuma dia tak ada tunggu nasib kurang baik lah. Kita tak ada tunggu, tak ada air, bapak pun tak ada tunggu lah dia. Tapi bagi kita kan, kita pun tak ada tunggu ni, berhati-hati. Ni Nabi tak apa, Nabi zaman sahabat, Nabi ada. Nabi akan tegur, Nabi akan larang, Nabi akan bagi tahu apa yang nak buat. Inilah dia. Jadi yang hisab pada dia mengakan dia hamba lebih-lebih pada hal yang habas, maka apabila mengambil akan dia hamba begitu ada tu bagi dua dan lagi membanyakkan, lagi membesarkan dia lagi kerana riak. Kerana riak, duk kumpul harta tadi kerana riak. Riak ni bermakna dia berlumba-lumba nak bagi kaya. Tu dia. Nak bagi tunjuk dia ni ada harta banyak. Maka adalah mengambil daripada perbuatan yang mungkar. Itu kerja yang maksiat, yang mewajibkan atas zahir perbuatannya habas. Yang zahirnya adalah sepatutnya sudah melanggar kaedah dan hisab. Di hari akhir nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih saudara dia akan dihisab. Mana saja harta benda kita yang lebih akan dihisab. Yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Dua seksa dah. Hak halalnya dihisab. Apa banyak sangat ni? Kilo ke? Berpuluh-puluh ribu tahun untuk masuk syurga. 2 kilo harta. Sebab kita pegang di dunia ni, kita tak lepas. Maka sebab itulah dihisab. Adapun kalau berjumpa yang haram pula, dihabas, diazabkan dalam neraka. Dan dua-dua masalah berlaku. Kalau hak halal ke, lambat masuk syurga. Kalau hak haram ke, lepas dalam neraka. Jadi apa itu? Mana itu? Tak usah sedap nak cakap. Boleh apa-apa berlana tu tak? Tak kira lah. Kalau ada RM1 juga. Kalau ada RM10, RM10 lah tu pula. Daripada masing-masing kau ada lah. Kalau tak ada, nasib baik lah dia tak ada. Dia je lah kita banyak. Kalau tak ada. Dan malu. Dan dia cencakan. Dan iaitu orang mengerjakan yang itu mungkar dan syarrun, jahat dan syu'um, celaka, yang mewajibkan atas batin perbuatannya, dan iaitu membanyakkan kau simpai jadi korun. Yakni mengambil harta kerana membanyakkan dan bermegah-megah seksa api neraka, dan demikian kuasa itu daripadanya maksiat. Kalau itu yang diperbuat tadi, maka hukumnya maksiat. Maksiat ini bermakna dosa. Dan dosa kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun, maknanya sukaria saja, bermain-main, walahun, sentiasa ikutlah nafsu, wazinatun, dan berseronok-seronok, berlawa-lawa, berlagak-lagak. Dan pada akhir ayatnya dia cerita pasal anak duk beri pun harta, beri pun anak-anak, beri pun gemugai, beri pun pakak, beri lidah semua. Dan akhir sekali, wa fil akhirati azabun syadid.
dan di hari akhirat pada yang akan diterima ialah azab yang amat pedih. Ini dia. Sekejap lagi saya akan tulis satu ayat supaya kita buat perbandingan. Sesungguhnya kehidupan dunia ini permainan, laibun, permainan dan sia-sia, walahun, tak pakai kerja, lakon-lakon layar sahaja, fata morgana sahaja, suka tipu-tipu saja, dan perhiasan mana nak seronok, nak melawar-lawar saja. Hingga akhir ayat, iaitu akhir ayat setengah dia tu dia tinggal. Tengah dia tu daripada aulad, daripada memperbanyakkan harta, memperbanyakkan glamour, kemegahan, harta benda anak-anak keluarga semua. Hujung ayat tu wa bil akhirati azabun syadid. Orang pasal itu di akhirat akan menerima azab yang amat pedih. Seksa yang amat sangat. Yakni pedihnya. Syadid itu bermakna azab sengsara yang amat pedih. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ayat Quran. Ayat Quran secara dia akan dipackage dengan hadis. Hadis akan dipackage dengan Al-Quran. Dia dua ni package. Senasa berunding cara. Hadis dikuatkan Al-Quran dan Al-Quran dikuatkan oleh hadis. Apa kata hadis dalam bab ni pula? Man talaba minad dunya halalan mubahiyan mukasiran mufasiran mufaqaran mura'iyan laqiyallahu ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Sadaqa Rasulullah. Barang siapa menuntut daripada dunia halalnya, mana cari rezeki halal, bukan hak haram. Haram usah kita lah, ni hak halal. Barang siapa menuntut dunia halalnya kerana bermegah-megah, nak tunjuk gaya, nak tunjuk kaya, lagi membanyakkan ipo, lagi takabur, sombong. Tu dia. Ni siapa ni tak sini? Tu dia. Ada satu masa saudara, saya salah parking kereta atas tanah dia. Yang tengok orang lah takut ada kat sini kerabat dia. Saya parking kereta. Jadi saya tengah minum air, dia mari. Ben saya buruk masa tu lah. Tahu lah, ben light jangan dulu satu sengit, sebelah absorber tu lah mampu duduk atas tu. Dia masuk lockdown. Siapa pakai kereta tu? Kereta ke lori? Siapa pakai kereta tu? Saya pakai. Saya pun kereta ke lori? Siapa pakai kereta atas tanah saya? Oh bagus juga. Sekali ahli. Kata saya. Ya. Saya. Orang macam sombong. Boyak kat banyak bank apa salahnya? Siapa bank saya? Apa ceritanya? Saya pun tak sihat tu kata. Apa salah yang cakap? Siapa bank atas tanah saya? Senang ni tak siapa kereta saya pun pening. Saya bank. Saya tanyalah, bank ke kereta? Siapa letak tu kereta saat tengah? Bank ke kereta? Dia ulang lagi yang ketiga. Siapa letak kereta atas tanah saya? Tunjuk. Saya, risau dia ni. Kita rayaklah bank. Kereta. Tak bangun. Saudara dia ada lagi dekat. Umur dia tak pokli orang. Kalau dia sebut nama sudah kenal, boleh sebut. Jadi saudara malah kalau gening lah cara manusia memang pandai lah balahum azab. Macam tanah pula pakai luar. Dan ada 3 kubur ya. Tanah apa saya parking. Hak saya pensel tu. Goyak lah bayar siapa boleh kira lagi. Ni saya tanya. Ulang lagi kereta siapa. Saya tanya kereta siapa. Saya tanya kereta ke apa? Siapa letak kereta atas tanah saya? Tu dia. Saya baru dia tak jadi clean. Orang yang suka clean saya. Hidup pokok kita Allah jaga. Kami Melayu. Orang itu saudara semua kenal. Jadi dia buat sama cukup kenal dengan dia. Jadi kalau inilah dia cara manusia berkomunikasi dengan manusia. Kerana dia ada harta, maka itulah wataka orang yang
sombong dengan harta. Orang lagu ni wafil akhirati azabun syadid. Di hari akhirat dia akan azab yang amat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat. Jadi pasal inilah harta punya hal. Kita bertakwa ya. Barang siapa menuntut daripada dunia halalnya kerana bermegah-megah, lagi membanyakkan, lagi takabur, lagi riak. Riak tu apa? Oh, dia teronok tengok kereta beliau, dia banyak. Sudah ada kawan saya, dia kontraktor, kereta wajuklah dia, kereta Mercedes 2. Masa tu pembara 1, Mercedes 2. Lepas tu motor besar 1, motor yang motor berkuasa tinggi tu 1. Lepas tu ada satu je bahunya satu berak auto sampai beli mana tu. Dia letak kat belakang dia, banyak kereta dan nak putih tu putih kereta. Jadi saya pun tanya dia, tu sama ke sakit tak benar? Dia orang sini ni tak hidup di KL. Saya tanya dia, saya kata, buat apa beli kereta mana semua tu, saya putih tak apa lagi. Dia kata aku nak cari duit seberapa banyak mungkin. Aku nak tengok, aku buka pintu rumah aku tu, aku nak tengok kereta pulau tu. Motor tu. Dia nak tengok kereta banyak susu rumah dia tu, macam tiga kereta. Sampai tahu tu dia punya cita-cita dia. Saya tanya dia, apa beli kereta banyak-banyak pakai sebutir je. Sampai tu dia nak putih letak depan rumah lagi. Dia kata, aku dah tak nak buka pintu pagi-pagi tu dia, aku nak tengok kereta tu. Sudah manusia lagi ni. Cuba bayar. Dia punya kereta dia jumpa skru jatuh sebutir. Skru tu berkata mesin 3 skru tu. Dia jumpa jatuh sebutir. Dia ambil skru tu, dia panggil semua pekerja dia. Dia pakai skru macam ni. Dia pakai skru. Skru kecil je saudara, skru. Tak skru. Dia ambil skru. Semua sekali keluar kata. Semua tu dia keluar dekat apa kesalahan. Ni skru sebutir dah aku beli PT tu. Sebutir skru dia kata tak cukup sejuta kata dia. Dia marah kau pekerja dia. Sikit skru sebutir cukup dah kata. Sudah tu. Okey je. Punya semua dah kena balik. Skru sebutir. Dia kau habis dalam pekerja dia. Dia marah. Skru jatuh tahu sebutir. Nak kaitkan dah pasal. Inilah dia takabur dan dia. Sampai begitu sekali dia nak tunjuk. Mana nak ceritanya aku ni kaya ni kena sebutlah. Dia aku jadi kaya ni. Kita kau berhati-hati. Sama seluruh putih berapa kilo. Kalau saya cerita nama, saya kenal lakor orang ni. Semua dok kunjung lakor orang. Semuanya masuk kereta ada sana sikit. Masuk kereta lagi tu dia rumah di sini tapi rumah tanah di sini tak ada rumah dari belah Ampak. Aku sudah kenal dia. Nak cerita orang kaya punya perangai. Sejarah tak pihak baik tu. Saya tak cerita lah sebagai dia cerita kita baca ni hak haram tu dah. Kalau hak baik baru cerita hak baik, hak haram. Hak pakai pada harta yang kita cari bertukar menjadi syukur, bertukar menjadi du'umun, bertukar menjadi azab Allah Subhanahu wa taala ni dia. Dan dia nescaya berjumpa Allah dan iaitu atasnya marah. Allah Taala jumpa dengan dia orang ni di hari akhirat dalam keadaan marah. Maka wa'id ni secara janji seksa. Wa'ad janji syurga. Wa'id janji neraka. Ia ni janji kecelakaan kerana bermegah-megah, lagi membanyakkan, lagi takabur, lagi riak tadi. Yang ni janji Allah tadi. Pada ayat dan hadis ini menakutkan atas kuasa yang dia begitu dengan hatinya. Daripada ayat Quran dan dia petik satu dan hadis dia petik satu untuk sebagai kita punya peringatan. Amat menakutkan kata dia. Dan bahagi yang kedua, yang mengambil akan halal dengan keinginan dirinya, tiada lainnya, maka ia berkata daripada kejahatan yang mewajibkan atasnya habas dan hisab. Hak ni jenis hak halal, tetapi diambil semata-mata untuk dia saja, bukan untuk bermegah, bukan untuk riak. Dia ambil untuk dia sahaja subhanallah, tapi untuk pribadi sahaja. Kerana keinginan dirinya, dia nak kereta banyak, dia nak rumah banyak, dia nak peti banyak, nak gelai banyak, nak rata banyak, tapi bukan untuk nak bermegah sahaja dia kamu. Dia ada lainnya, bukan kerana nak bermegah.
Yang demikian itu daripada kejahatan. Jahat tu. Nak ngaji sana. Kata sama ada. Ngaji tasawuf dia ayat kita cara pada menyelamatkan diri. Kalau bab dosa lebih kok. Tapi tasawuf ni dia menceritakan bagaimana penggunaan yang halal boleh membawa kepada neraka. Kalau penggunaan yang haram neraka biasa saja. Ya tak? Tapi masalah pelajaran kita ni menggunakan yang halal tapi boleh bawa ke neraka. Itu namanya tasawuf. Jadi juga solat. Satu solat yang dapat pahala, satu solat yang dapat dosa. Itu dah tasawuf. Kalau fiqh tak solat berdosa kan. Tapi tasawuf ni bagaimana solat yang dapat dosa. Bagaimana puasa yang dapat dosa. Bagaimana haji yang dapat dosa. Ada pun fiqh dosa dia minum air. Tidak tak semaya. Itu dosa fiqh. Tetapi tasawuf ni sembahyang yang berdosa. Macam mana? Sedekah yang berdosa. Macam mana? Tak berdosa apa ni saudara. Beri sedekah bukan kerana Allah tapi kerana nak menang pilihan. Pilihan lain. Cek tu dia 4 kali 8. Saya cek tu 4 kali 8. Bukan mahal benar 10,000 je. Kadang-kadang 3,500 pun ada. Dan kadang-kadang 500 pun ada. Tetapi nak tunjuk kepada satu Malaysia, ya aku ni penderma kerana bantu kepada orang miskin, maka tunjuk cek dia tu tebing gini. Saya cek tu 4 kali 8. Punya besar ni cek tu, guna pelaut lagi. Apa tujuan? Apa tujuan? Kalau bukan nak tunjuk kepada manusia, maka macam ni saudara, bukan dapat pahala, dapat dosa. Kerana dia melakukan kebaikan bukan kerana Allah. Seolah-olah surga milik dia, bukan milik Allah. Mana dia beribadat bukan kerana Allah, kerana manusia, kerana makhluk, kerana keinginan nafsu dan sebagainya. Maka sebab itu dia kaedah ilmu tasawuf dia panggil syirik. Jadi jaga ya, kerana menuntut tadi maka dihisab halal tadi kejahatan mewajibkan asalnya habas. Habas ni bermakna pembalasan jahat. Dan dari hisab, maknanya kalau pun tidak salah pun dihisab. Maknanya ni ambil mana? Ni pasal dia lambat. Ini halalnya pasal pun bermasalah. Sebab apa? Sudah menggunakan lebih daripada kota. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian senyap ditanyai pada hari kiamat ini, yakni hari kiamat, daripada segala nikmat. Kena tanya, dia akan tanya semua sekali. Kesihatan kita, fikiran kita, harta kita, masa kita, masa muda kita, masa lapang kita, kesihatan kita, harta benda kita, semua akan disoal. Kena hari tadi duduk mana, main bola, bagus. Bila petang duduk mana, kolam renang. Bila pagi duduk mana, yoga. Bersama-sama dengan AJK masjid. Saudara, masjid bukan tempat yoga. Kalau saudara buat yoga di masjid, bermakna orang pergi masjid kerana yoga. Kalau saudara buat karnival beli belah di masjid, maka orang pergi masjid kerana berniat. Kalau saudara buat kawah masjid, maka orang pergi masjid kerana basuh kereta. Jadi apa fungsi masjid? Sepatutnya fungsi masjid dalam masjid fungsi sa'adat takwa. Hal ni pergi masjid, hal ni pergi untuk basuh kereta, hal ni pergi untuk beli barang, hal ni pergi untuk senang Robi, hal ni pergi untuk tuition block, hal ni pergi untuk perlawanan FIFA. Mana duduk Allah? Mana kerana Allah? Sepatutnya masjid saudara, hak ni pergi untuk qiyamul lail, hak ni pergi untuk semaya tahajud, hak ni pergi untuk semaya Jumaat, hak ni pergi untuk semaya Jumaat, hak ni pergi untuk i'tikaf, hak ni pergi untuk semaya hajat, hak ni pergi untuk dengan ceramah agama. Kita tukar kepada benda-benda dunia. Ni otak Yahudi menukarkan tempat ibadat kepada pesta dunia. Sedangkan dalam masjid ni Allah beritahu dalam Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir.
Tempat masjid ni orang yang mengimarahkanlah orang-orang beriman dan ibadahnya untuk bertakwa kepada Allah. Saudara, nanti kita hak mengaji sikit ni, tapi itulah kadang-kadang orang cah kita sesat. Orang cah tak betul, kalau tak betul juga tak apa. Saudara, kalau masjid boleh betul untuk boleh buat benda-benda begitu, saudara, buat apa kita buat masjid? Baik buat lewat sebab sebelum sebab tu mula ketika Ustaz orang periuk boleh masuk masjid tu, saya tanya nak buat apa? Sebab dia ada kelas masuk-masuk. La haula wala. Tak boleh kau buat kelas masuk-masuk tu di dewan. Kenapa nak buat dalam masjid? Mak baru ni pula hari Ahad kuliah. Dia kata apa? Ustaz, boleh tak kita baca Quran ketika mari periuk? Orang perempuan, kelas perempuan. Saya kata tak boleh, hukumnya haram. Mak kita baca selalu kita amalan Jumaat, kita baca surah Yasin, kata dia, surah Al-Kahfi. Jadi ustaz kata, kalau amalan biasa, kita boleh baca, kata dia. Sebab dia sudah jadi zikir. Dia kata, baca Quran adalah haram ketika kita maghrib period. Dia kata, nak baca juga pasal apa? Dari tak baca pula ibadahnya. Kata puasa, contoh puasa kan, bulan Ramadan wajib puasa. Orang period haram puasa. Kita tak puasa tu ibadah kan. Itulah ibadah. Macam juga solat. Kalau kita tak period, kita kena solat. Bila kita period haram solat. Kita tak solat, itulah ibadahnya. Apabila kita period, kita tak baca Quran, tak baca lah ibadahnya, yang kita gila nak baca juga. Itu pasal apa? Ustaz wayak cerdak lah kata dia. Habis ustaz-ustaz hak mengajar nak mana dia? Pulung. Saya kata pasal apa pula? Hak mengajar majlis ni, kata lagu ni lah ajaran dia lah. Saya kata tak tahulah saya, awak ngaji ustaz lagu nasib malang. Sedara nasib malang lah kata dia. Kurang nasib, kurang baik kan? Nak tanya lagi ustaz. Orang beliau pula. Sujud ni hidung wajib kau dahi dua-dua sekali. Saya kata sujud ni dahi saja wajib. Ustaz ni kata hidung kena rapat. Hidung kena juga dia rapat. Dia patok tak apa dia. Tak saya ni hidung panjang dia. Kalau kita sakit dia lah dia. Kemek pun tak apa dia. Dia kata lah Allah. Hak wajib sujud ni ialah dahi kena rapat kat lantai. Lagu mana ni ustaz? Itu lagu mana? Lagu mana apa? Kata nasib malang lah kata. Lepas tu saya cakap banyak kali dah. Sedangkan hari ni timbul perasaan nak test market. Dia kutip pergi ngaji semua ustaz. Lepas tu dia suruh bengong lah kau sini semua lah. Dia tak yakin kepada pengajian. Dia pergi ngaji pasal dia bengong molek rasa kau masih. Kau rugi masa. Rugi ke satu saudara, mencacatkan hati guru saudara. Gugur semua ilmu yang ada. Gugur semua ilmu yang ada. Sebab apa? Disekat terus teragu. Tak percaya tak payah mari awal-awal. Bila kita pergi mengaji dengan saudara itu, syarat utama ialah yakin. Syarat utama ialah yakin. Itu bagi cik Abid dengan semua ustaz lain. Dia ada bengong, berasa, bagi sini pun. Lepas tu dia cerita, saya dengar ustaz sana, saya dengar ustaz sini. Saya tak cerita lagi apa, semaya tak baca keok. Semaya tak baca keok. Itu email anu. Habis 3 buah masjid, dia tak baca Fatihah. Jadi orang kampung, tak puas hati tanya lagi sekali. Ustaz, cakap betul ustaz, saya ni lama dah baca kecil saya. Betul ke tak payah baca ni? Bila kita beri tak setiap orang betul ke ustaz? So tak cakap betul tak, saya dah tua ni. Dia kata apa? Kalau tak percaya ke saya, tak sangat je. Jadi lalu ni 3 majlis tidak baca Fatihah. Sebab apa? Ajarannya Fatihah ditanggung oleh imam. Saudara pergilah ngaji nasib malam. Supaya juga dengan niat. Banyak imam, bukan makmum, imam.
Yang niat tidak wajib ketika takbir, wajib ketika sebelum takbir. Dia kata apa? Niat kita turun rumah niat tu. Pakai gini pala. Saya kata nasib malam. Saudara, niat ni mana-mana niat mesti ada tempat dia. Tempat niat. Kalau haji di Miqat, Yalamlam, Ji'rana, Hudaybiyah. Kalau haji. Kalau puasa selepas maghrib sebelum subuh. Kalau semayang ketika takbiratul ihram. Tempat pasang niat dia. Ada tempat dia. Nak berok ketika masuk dalam jamat. Jangan niat berok ketika semayang. Batas semayang tu. Tengok tempat. Minum air, niat air. Niat arak, haram. Saudara, semua sekali. Jadi hari ni niat dia tak payah. Sebab apa? Niat sudah berlaku di dalam rumah, tak ada masa tunggu, tak ada. Cara dia nak kenal orang pasal dia, tengok takbir dia. Dia akan takbir lagi. Dia takbir orang pasal baru ni, niat mazhab Jah. Dia akan gini, Allahu Akbar. Ya tu. Ya tu. Anak beranak dia, kalau takbir dia, dia akan gini. Dia ni kalau kucing ada suara, dia keking sikit, pukul kucing. Sah. Dia tangan tak sini kamu. Apa tu putih okey. Sah. Allahu Akbar. Ayo. Sebab takbir niat tidak apa? Tidak apa. Saya sebut nama sok kena lah, wajib kena lah. Jadi saudara, kalau inilah cara saudara biarlah saudara ajar anak saya. Anak-anak saya, bini saya, anak saya, keluarga saya, masyarakat. Allah yang kita lah, buat kita orang takbir ni. Tak patut dia hawa ni yang kita cari lah. Tu tak kena tauhid lagi tu. Tauhid dia lah ke mana? Tak. Separuh mengaku, separuh selekau nyanyi lah kita. Nyanyi. Kita pun takut nak belum ngomong dengan cara dia berwujud. Kalau macam tu, Tuhan nyanyi. Buat nyanyi ke manusia. Tuhan buat nyanyi. Padahal dia makhluk. Kursi, marah ke Tuhan kursi. Ikut Tuhan, orang rakyat nak berhamba dia. Dia buat mana, buat sergok, dekat kau. Dia punya hak, dia kekuasaan dia. Fa'alul lima yurid. Dia sebut tu dalam Quran, fa'alul lima yurid. Kita kena duduk dia, tak ada cakap apa dengan Tuhan. No comment. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan tanya apa yang Tuhan buat, kamu akan ditanya. Persoalan kita Tuhan, apa yang kita patut buat. Jangan tanya apa yang Allah patut buat. Kalau kita tanya Allah patut buat, mudah aja. Mana Tuhan panas ni tahun ini, sejuk dah sikit. Macam kita pergi muhayam kan, semalam punya sejuk kita mati saudara. Lebih pada duduk Eskimo. Sejuk, masuk kereta sejuk. Tuhan, ya apa sejuk sangat ni, panas dah sikit, boleh lagi. Ikut dia lah, bukan bumi dia. Bukan bumi saudara kita. Dia nak buat sejuk kau, dia buat panas kau. Dia nak matahari dia kau, dia nak buat hujan kau. Tak ada apa gitu. Kita pergi komplain, apa lah masuk neraka baru. Kenapa tak masuk sergol belakang? Dia buat dia pula peningkat. Kok sampai cabai dia peningkat. Astagfirullahaladzim. Pergi ngaji tahun yang pokok. Pergi ngaji tahun yang pokok. Tu hewan nyanyi kok nak pergi. Jadi main. Tauhid apa semua perhatian. Semua sekali dia kait sendiri. Ini kita kaji kita tak tahu. Dia faham apa tahu berkenaan dengan kategori bagaimana nak menyelamatkan kita dari api neraka dengan sebab harta kita sendiri. Harta kita sendiri penyebab kita masuk neraka. Kalau kita curi harta orang itu lain sikit. Dan bahagian kedua pula yang mengambil akan halal kerana keinginan dirinya dan lainnya sumratus alun yaum al-ainaim akan disiasat, dihisab pula. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaluha hisabun wa haramuha azabun. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Apa itu? Sebab itu saudara, makan banyak berok kenapa? Sudah banyak, mungkin sudah tak faham. Pergi muka yang semula. Harta dunia itu halalnya hisab dan haramnya azab. Dan bahagi yang ketiga, sebelum itu saya nak bawa nak kemaskan yang pertama yang kedua melalui Al-Quranul Karim. Saya perhati betul-betul hari Jumaat kita baca. Tatajafa
junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pagi tadi dah baca kan? Okey, tengok sini. Tatajafa junubuhum, mereka yang mengasingkan diri, anil madaji'i, daripada katilnya, daripada isterinya, daripada pantal peluk tu isteri lah. Jangan sudah kata pantal peluk, oh kau kenal lah pantal peluk tu. Isteri bermakna isteri, bukan pantal peluk tu, pantal peluk tu isteri. Mereka yang mengasingkan perpisahan sementara dengan bantal dengan isterinya, yad'una rabbahum, kerana pergi bermunajat dengan Tuhan. Pukul berapa biasa kita ni? Pukul 4 dah. Okey. Khaufan, dalam keadaan takut kepada Allah, wa tama'a, dan rindu genam kepada Allah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan benda-benda yang Allah rezekikan kepada dia hendaklah diinfakkan. Satu persatu. Yang pertama, pisahkan sementara daripada katil. Pukul berapa biasanya? Pukul 4 hingga pukul 6. Nama dia qiyamul lail. Yang kedua, Tuhan perintahkan munajat kepada Allah. Yang ketiga, Tuhan perintahkan dalam keadaan gundah gunala ataupun rindu dendam, boleh kata rindu dendam. Kalau boleh biar mengalir air mata. Ibu saya kata kalau tak boleh mengalir air mata, bawa kecil sikit. Gunala. Nombor 4, harta yang ada hendaklah diinfakkan. Ini apa yang apa? Dia jadi member berapa pasal ni? 4. Ni boleh masuk ICU. Masalah boleh besar sekali bila sampai sini. Sebab tu data rekabun, data hutan. Itu dia. Okey, yang pertama perintah Tuhan supaya jangan tidur malam dengan nyenyak. Tak bangun-bangun sampai pukul 8. Bukan tak boleh, tetapi Allah tidak gemar. Yang kedua, bila bangun juga munajat kepada Allah. Yang di sini kita panggil dia qiyamul lail. Ini boleh belakalah tahajud, boleh baca Quran, boleh baca kitab, boleh menghafal, boleh dan sebagainya. Ini masa ni tadi. Pukul 4.30 dah biasa ni kalau kita orang lemah sikit ni. Tapi masa boleh baik pukul 4 hingga pukul 6. Syukur pukul 6 kan? Itu. Kemudian bangun tadi dalam keadaan khaufan wa tama'an. Masalah yang terakhir ialah harta yang ada Allah minta diinfakkan. Ini apa yang jadi dipalak mewarau terus macam ni. Atau aku ikut aku. Maka bila jadi gini, halalnya dihisap, haramnya diazab. Apa hukum? Saya bagi kanak-kanak Ustaz. Piano anak pakai bangga pun. Sudah kita piano bermakna pakai kita tak ada campur lah. Sebab anak sudah jadi hak dia. Saya sedekah ni bagian yang tidak wajib. Baru dah mau sedekah. Saya sedekah hari-hari Ustaz. Sedekah anak saya, anak saya sedekah hari-hari. Pahala sedekah, bukan sedekah sebab itu wajib. Isteri dan anak itu wajib. Sedekah ni kan sudah benda sunnah.
Kalau benda wajib sedekah, saya sedekah ke saya secawan air. Kenyai perut kita sendiri, sedekah apa? Sedekah ni kita mengenyangkan orang lain, mengenyangkan anak dan isteri itu, kita sebut itu kewajipan, tapi Nabi nilai sebagai pahala sedekah. Sedekah ni kita beri kepada benda yang orang lain yang itu tidak wajib bagi kita. Misal kata zakat. Saya dah sedekah dah, berapa? 3,000. Apa sah? Zakat harta. Tu bukan sedekah tu wajib. Sedekah wajib. Sedekah sebenarnya selepas 3,000. Tu orang sedekah. Makna yang gitu, upaya lah yang kita tahu ni. Mudahnya jangan ngaji. Mudahnya jangan ngaji. Tengok tak? Tadajafa junubu. Pisahkan dengan benda yang kita kasih. Allah Ta'ala suruh pisahkan, disconnect sekejap. Dia kita kena pelokok sekejap. Dengan kekasih, dengan isteri, dengan harta benda mungkin, dengan pangkat derajat mungkin. Sebab apa? Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah wa minal laila libasa, wa minal laila libasa. Kemudian yang kedua dia akan mari wa minal laila libasa, wa minal nahar ma'asya. Ini perintah Allah. Yang malamnya aku jadikan sebagai pakaian, yang siangnya untuk kamu cari makan. Bukan untuk diri. Ada orang gila wirik, main dengan cerita sahur cari wirik. Wirik yang puasa sunat. Puasa sunat wirik, puasa sunat wirik. Ngaji tak sih. Baca Quran tak sih. Semua dia naknya wirik yang puasa sunat. Puasa juga, wirik juga, puasa juga, wirik juga. Tak jumpa wirik tak sih. Saudara, selagi mana kita buat yang sunat, kalau kita tak buat yang wajib, yang sunat tidak diingat. Sebab tu kita punya pengajar, kita konsentrate perkara yang wajib. Wajib ain fiqh, wajib ain tasawuf, wajib ain tauhid, wajib tak baca Quran. Itu yang kita besarkan. Hal lain itu kosmetik. Kalau kita ada masa, kita buat. Tak ada masa, tak ada masa. Tapi baca Quran, belajar agama, fiqh, tasawuf, itu wajib ain. Yang mana kalau tak buat benda itu, dosa tidak lepas-lepas. Buatlah yang sunat sebanyak mana pun. Okey. Wa minal laila libasa, wa minan nahara ma'asya. Okey. Kenapa disebutkan libasa? Libasa ni bermakna pakaian. Ma'asya bermakna penghidupan. Baik. Kenapa dikatakan libasa? Apa makna libasa? Ambil hadis. Al-imanu uryanun walibasuhu taqwa. Iman itu telanjang dan pakaiannya ialah takwa. Maka libasu ni lah takwa lah. Bukankah saya katakan tadi Al-Quran akan diuraikan oleh hadis dan hadis akan diuraikan oleh Al-Quran. Jadi libasa di sini bermakna at-taqwa. Jadi malam untuk kita proses diri menjadi orang bertakwa, siang untuk kita mencari penghidupan. Itu cara dia. Sebab tu kita belajar, lepas subuh kita begitu, training dia begitu. Supaya kita menjalani perintah Allah. Di dalam bahasa madah dia ialah Ursanun bil nahar warubanu bil lail. Warubanun bil lail. Siang hari menjadi singa, malam hari menjadi bayi. Itu dia. Perangai orang bertakwa. Siang hari menjadi singa, kerja macam-macam, berperang, bekerja, cari makan, cari rezeki. Malam hari menjadi abid. Rubanun bil lail wa qursanu bil nahar. Siang hari menjadi singa yang galak, malam hari menjadi wali-wali. Itu dia. Pesing orang bertakwa. Maka sebab itulah latihan kita malam lepas isyak baca Quran, baca berjanji, berzikir, lepas tu makan. Makan pula ikan kembung dengan telur Kanada. Lepas tu sampai kepada malam tidur untuk menjalani kewajipan badan, kemudian bangun semula. Sebab apa? Nak menjalankan perintah suami Laila
dari bahasa. Kemudian wa minan nahar ma'asya. Ada tengah hari pula cari makan. Pergi tebang pokok, belajar dia. Tanam kangkung, tanam ubi, cangkul kayu, korek kolam ikan, buat jalan, buat rumah, apa semua. Sebab apa? Wa minan nahar ma'asya. Kita bukan dakwah tak erti Al-Quran. Tengah hari tidur dalam wajib belajar kalam macam ada. Tak ada. Tidak ada ajaran dalam Islam macam tu. Sayyid Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, saudara, selepas subuh dia bawa satu busur anak panah. Selepas subuh menjelang naik fajar, dia bawa busur anak panah dia pergi ke masjid. Mana tu wiri, ada bau boleh bagi. Tu kaki wiri. Kaki wiri Umar belasah dengan busur anak panah. Sebab apa? Tengah hari waktu ke hijau. Ada satu ajaran Islam tengah hari pakat tidur kata kaulah. Dia kata kerja Nabi. Kerja Nabi apa buat mata tengah hari? Kerja Nabi tengah hari kusarun bin nahar waruban bin bilal. Kalau dia tak ada hijau juga, dia benar gitu lu kampung orang kata. Boleh faham kata-kata? Sebab tu kita buat satu benda biar ada dalil. Kalau kita berdakwah, ni cara dia. Kalau kita buat praktikal, ni cara dia. Kalau kita buat benda, ni cara dia. Kenapa kena hijau? Sebab Allah perintah suruh hijau. Kenapa malam kena bangun? Allah perintah suruh bangun. Kita ajar ikut Al-Quran, ikut sunnah, ikut ulama ajar. Bukan ikut otak kita. Ni duduk lepas suruh, pakat tidur, pakat menamuk tubuh, bunuh apa ini dalam masjid. Kenapa buat hijau nak? Nabi mana Nabi tidur masa tu? Ada. Nabi akan keluar pergi pegang unta, buah susu, cari pertama dan sebagainya. Malam Rubah Nabi Bilal bangun pukul 3.30, bangun. Hanya tak hidup pakai kayak api. Tak hanya tak hidup pula apa. Nasib baik untuk ibadah. Macam itulah cara dia. Jadi kenapa kita ada dalam kitab? Kenapa kita buat ada dalam Quran? Kenapa kita buat telah dibuat oleh ahli ulama? Daripada amalannya, daripada pahamannya, dalilnya dan sebagainya. Begitu juga dengan harta benda. Hari ini tak ada. Kita selalu bagi waktu harta benda sikit, jangan lebih. Saudara, ulama ajar kita supaya selamat dari api neraka. Bukan dia ada kuliah, dia nak ajar kita. Ulama ni, Imam Al-Ghazali menulis kepada kita supaya kita selamat daripada api neraka. Dan bahagian yang ketiga, mengambil daripada yang halal padahal uzur, qadar menolongkannya dengan nyawa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana rahim. Iftah 'alaina wa ala sayyiatina futuhal arifin. Iftah 'alaina wa ala sayyiatina futuhal arifin. Iftah 'alaina wa ala sayyiatina futuhal arifin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.